Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi yang lalu saya telah membincangkan mengenai kaedah kepengarangan. Jadi itu secara asas, secara umum. Jadi pada petang ini saya akan perincikan beberapa isi untuk persembahan isi karangan supaya pelajar lebih faham bagaimana kita nak gunakan berfikar untuk tajuk tertentu, untuk tajuk yang lain. Mungkin hari itu tak banyak ya. Jadi pada petang ini kita akan tengok, saya akan perincikan tentang persembahan isi karangan dan juga satu lagi bahagian yang kedua iaitu menjawab soalan esei pendek bacaan kritis dan analitis. Supaya jadi pelajar sahabat ikuti YouTube ini cuba tengok dulu yang pertama ya. Baik, ini kita tengok dari segi kita nak persembahkan isi karangan. Katakan tajuk macam ni ya. Jelaskan usaha-usaha untuk menggalakkan anak muda mempelajari seni pertahanan diri. Ini pendahuluan, maaf ya, pendahuluan. Hari itu kita buat pendahuluan, saya tengok. Cuba tengok. Bagaimana, apakah kekuatan dan kelemahan pendahuluan ini. Baik ya, cuba tengok. Saya baca, tajuknya jelaskan usaha-usaha untuk menggalakkan anak muda mempelajari seni pertahanan diri. Kalau macam ni pendahuluan, berapa markah pelajar nak bagi? Ya, cuba tengok. Kebanyakan kaum di Malaysia mewarisi seni pertahanan diri tertentu. Jika orang Melayu terkenal dengan seni silat dan orang India sinonim dengan silamban, Wushu pula popular dalam kalangan orang Cina. Namun begitu, kini sambutan orang ramai terhadap seni tersebut kurang menggalakkan. Perkembangan dunia hiburan yang begitu pesat ditambah pula dengan kesibukan individu mengejar kejaya menjadi punca keadaan yang terjadi. Memandangkan seni pertahanan diri banyak kepentingannya kepada individu, masyarakat dan negara, langkah untuk menggalakkan anak muda mempelajarinya perlu dilakukan. Kalau macam ni, hari itu kita sudah beritahu pendahuluan yang baik mesti mengandungi gambaran umum tentang tajuk, ada contoh. Kemudian yang ketiga, kita boleh masuk aspek lain yang bukan isi. Kalau misalnya tajuk ni kita masuk usaha, salah lah. Kita masuk perkara lain. Dan yang keempat, ayat terakhir menampakkan perkara yang akan kita tulis dalam bahagian isi. Jadi kalau macam ni, berapa markah pelajar dapat beri? Satu. Yang kedua, ni pendahuluan yang pertama. Tajuk sama, saya buat cara yang kedua. Baik ya. Seni pertahanan diri banyak terdapat di Malaysia, antaranya termasuklah silat, karate, taekwondo dan wushu. Kebanyakan seni tersebut terkenal dalam kalangan masyarakat tradisional. Kini, warisan bangsa ini kurang diberikan perhatian oleh masyarakat moden, khususnya oleh golongan muda. Kesibukan masyarakat moden dengan kerjaya masing-masing ditambah pula dengan kewujudan permainan moden menyebabkan anak-anak muda mengetepikan seni pertahanan diri. Pelbagai pihak bersetuju bahawa khazanah bangsa ini mempunyai pelbagai kepentingannya. Oleh sebab itu, usaha untuk menggalakkan generasi muda mempelajarinya perlu dilakukan. Jadi kalau macam ni, berapa markah pelajar nak bagi? Ini bilangan patahnya lebih kurang 75, 76 macam patah macam tu lah. Ya? Baik. Berapakah markah yang layak untuk P dan P2? Mengapa? Ini. Ya? Jadi saya harap pelajar boleh fikir dulu. Dan saya fikir kalau kita ceramah secara terbuka, saya dah tunjuk bahan ni, tak ada pun yang nak beri 1 atau 2. Semua nak beri 3. Jadi memang patut kita beri 3 markah. Kerana apa? Kerana maklumat yang terdapat dalam pendahuluan atas adalah seperti berikut. 1, dikata apa? Dikata seni pertahanan diri banyak di Malaysia. Ini poin-poin yang ditulis ya. Seni pertahanan diri banyak di Malaysia. Yang kedua, contoh ada silat, karate, taekwondo dan wushu. Contoh semesti. Yang ketiga, seni tersebut dikaitkan dengan masyarakat tradisional. Maksudnya seni-seni ini dia lebih sinonim dengan orang-orang zaman dahulu, bukan sekarang. Kini seni tersebut kurang diberikan perhatian. Masyarakat moden sibuk dengan aktiviti harian. Permainan moden banyak. Sebab itulah jadi tak beri tumpuan kepada permainan tradisional. Seni pertahanan diri penting kepada semua orang. Jadi usaha untuk menggalakkan orang dewasa mempelajarinya perlu dilakukan. Jadi maksud ini antara perkara yang ditulis dalam pendahuluan tadi. Jadi layaklah dapat 3 markah. Kalau tak beri 3 macam ni, nak beri macam mana lagi? Jadi itu penting. Jadi saya tak mahu dalam hal ni sebab kita dah buat minggu lepas. Baik, saya harap yang kita nak 2 saja. Baik.
Tak tahu ayah. Baik, kita pergi pada persembahan isi karangan yang telah kita bincangkan minggu lepas. Persembahan isi karangan bererti memberikan penjelasan tentang perkara yang diperkatakan. Maksudnya kita memberikan penjelasan tentang isi. Kita tulis isi, kita memberikan penjelasan. Jadi, jika penjelasan kita itu dapat difahami oleh pembaca, pembaca ke sesiapa, bermakna kita berjaya. Andai kata perkara yang kita tulis itu sukar difahami ataupun tidak difahami, jadi makna kita gagal. Jadi kita cuba berusaha untuk memastikan orang memahami perkara yang kita tulis. Baik, dapatan kajian ni, kajian kita tengok saya tengok daripada 99 buah karangan pelajar yang menuliskan faktur dalam pemeriksaan percubaan STPM, didapati 95 orang pelajar mengakhiri huraian isi mereka dengan langkah. Maksudnya, dia tulis karangan mengenai tajuk faktur, tapi 95 orang berakhir dengan langkah. Maknanya dia tak faham. Dia tak faham. Maksudnya, kalau masuk langkah dalam huraian faktur, tak berhenti dah. Okey. Jadi, mengapa macam ni? Puncanya kerana mereka tidak memahami, tidak tahu kaedah untuk, tidak ada panduan untuk menghuraikan isi. Baik. Cuba tengok tajuk ni. Faktor kerenggangan hubungan kekeluargaan. Soalan tanya, apakah faktor kerenggangan hubungan kekeluargaan? Kita tak bincang pendahuluan lagi ni. Kita terus pergi pada cara dihurai isi. Baik, cuba tengok ni. Ini soal pelajar tulis macam ni. Antara faktor yang menyebabkan kerenggangan hubungan kekeluargaan dalam masyarakat adalah kerana berpunca daripada ibu bapa itu sendiri. Ayat ni salah. Dan kita baca pun berbelit-belit. Faktor lagi, punca lagi, kerana lagi itu. Satu. Yang kedua, isinya pun tidak jelas. Apa isinya? Dia kata, kerenggangan hubungan kekeluargaan berlaku kerana ibu bapa, kerana berpunca daripada ibu bapa sendiri. Tak ada isi lagi. Ini kerana, salah lagi. Ini kerana kesilapan ibu bapa itu sendiri dalam mencorokkan institusi sebuah keluarga dengan amalan serta nilai yang baik. Jadi masih kabur. Di sini kita tahu ni. Mungkin pelajar nak kata apa? Ibu bapa gagal memainkan peranan sebagai ibu bapa misalnya. Jadi ini kabur. Baik, kalau macam ni nak pergi Mekah macam mana? Kosong boleh, satu pun boleh mungkin. Tapi ramai yang kosong lah ni. Sebab tak jelas. Kalau kat sekolah kosong. Lepas tu isinya dah kabur. Kemudian dia kata apa? Ibu bapa sepatutnya memainkan peranan dalam membina sebuah keluarga harmoni. Sepatutnya dah. Yang ni apa? Ini bukan faktor. Ini cari siapa ni? Sepatutnya cadangan. Mereka perlulah mendidik anak-anak serta menerapkan nilai ilmu yang bermanfaat bagi sebuah institusi keluarga, terutama kepada anak-anak. Baik, tengok. Jadi, soalan tadi faktor kerenggangan. Mengapa renggang hubungan? Dia dah beri isi yang kabur dan dia beri langkah sampai akhir. Oleh itu, anak yang terdidik baik habis. Jadi, saya sayang tengok ni, walau dia dua ayat pertama ke salah, tapi yang bawah-bawah ni dia betul ayatnya. Tetapi mereka ni dapat memang gagal. Pelajar yang gagal kerana apa? Kerana mereka tak dapat hurai isi. Sepatutnya kena faham. Kalau mereka ikut buah fikar, dia kena fikir macam ni buah fikar. Ibu bapa, sebab apa berlaku kerenggangan hubungan? Kita ambil macam ni. Kerenggangan hubungan berlaku kerana terdapat ibu bapa yang bersikap pilih kasih terhadap anak. Bersikap pilih kasih. Pilih kasih macam mana? Ataupun mengapa pilih kasih? Macam mana? Baik. Ni bagaimana mengapa ni tak apalah mana-mana pun ya. Baik. Satu pilih kasih kerana apa? Ada ibu bapa yang memberikan kelebihan kepada anak yang cemerlang dalam pelajaran. Maksudnya ada yang cemerlang dia beri keutamaan. Baik, ada setengah pula yang mengutamakan anak berdasarkan jantina. Mereka punya 10 orang anak, lelaki ada satu, yang lain 7, 8 lagi perempuan, dia utamakan jantina lelaki. Jadi satu ini kita tengok ni. Sikap pilih kasih. Pilih kasih berdasarkan cemerlangan dalam pelajaran ataupun yang lain mengutamakan jantina. Jadi kehendak anak-anak yang dikasih ini ditunaikan dan sebaliknya. Yang dikasih diberi, yang kurang dikasih tidak diberi. Jadi apa impaknya tengok. Jadi hubungan anak dengan ibu bapa renggang. Bukan anak dengan ibu bapa saja renggang. Hubungan anak dengan anak yang lain turut renggang. jadi ini senang saja tengok kita faham. Ibu bapa sebab apa hubungan renggang? Satu, ibu bapa pilih kasih. Pilih kasih macam mana? Beri keutamaan kepada ini, beri mengutamakan jantina dan sebagainya. Kemudian gini. Baik, ni saya bagi dua memberi macam ni. Satu, memberi kelebihan kepada anak berdasarkan cemerlang dalam pelajaran. Yang ni mengutamakan jantina. Mungkin dalam peperiksaan pelajar mungkin terfikir yang ni saja ataupun yang ni saja. Pun tak apa sebab kalau buat macam tu, sekurang-kurangnya dapat 2. Ataupun kalau kena bagus huraian cukupnya dapat 3, tak ada masalah. Ini saya fikir kat rumah dapat macam ni. Baik. Setelah pelajar
dapat poin macam ni, berfikir macam ni, maka pelajar bolehlah tulis macam ni. Contohnya. Antara punca, jangan masuk punca kerenggangan, antara punca kerenggangan hubungan kekeluargaan termasuklah sikap pilih kasih ibu bapa terhadap anak. Saya guna termasuklah, tak mau guna ialah supaya senang, supaya tak salah kata pemberi nanti. Dari segi realiti, memang terdapat ibu bapa yang memberikan perhatian yang lebih terhadap anak-anak yang cemerlang dalam pelajaran. Baik, tengok. Baik yang tadi. Ada juga yang berbuat demikian berdasarkan jantina. Jangan buat ayat panjang. Permintaan anak yang dikasihi ini sering ditunaikan manakala kehendak anak-anak yang kurang bernasib baik ini ditolak dengan pelbagai alasan. Baik, tengok ni. Manakala tak boleh guna depan ayat, kita guna koma saja sebab dia kata hubung gabungan. Kena ingat. Macam ni kita nak baiki supaya bahasa kita tak tertolak. Situasi ini menimbulkan perasaan tidak puas hati dalam kalangan anak. Akhirnya, bukan sahaja hubungan antara anak dengan ibu bapa renggang, malah hubungan anak dengan anak yang lain turut renggang. Tengok. Manakala dan malah bukan depan ayat, salah. Jadi kita elakkan macam tu, kita guna macam ni. Baik, tu penting. Jadi kalau macam ni, pasti 3 markah. Jelas ya, jelas. Apa sebab renggang? Pilih kasih. Pilih kasih macam mana? Begini. Apa impaknya? Jadi sudah. Jadi kita hurai lebih kurang 80 patah perkataan. Baik, mudah kan? Baik. Baik, saya beri contoh. Ini tajuk punca. Saya tunjuk satu mengenai pencemaran air ni, saya buat satu punca, satu langkah, satu kesan. Baik, tengok punca pencemaran air. Jawab macam mana? Kau tanya, mengapakah jelaskan punca pencemaran air? Kalau tanya tajuk ni, saya yakin hampir semua pelajar pilih sini. Sebab apakah punca pencemaran air? Pencemaran air berlaku kerana terdapat masyarakat yang membuang sampah di merata tempat, termasuklah dalam sungai. Baik, satu. Mana sikap masyarakat. Jadi tanya, kita nak urai. Macam nak urai? Mengapa masyarakat buat macam ni? Tanya, mengapa masyarakat buat macam ni? Mengapa masyarakat buang sampah di merata tempat? Jawapannya ini saja. Mereka bertindak demikian kerana kurangnya nilai tanggungjawab terhadap alam sekitar dalam diri mereka. Satu. Yang kedua, selain itu, mereka juga kurang kesedaran tentang kesan tindakan mereka itu. Baik, ni kalau pelajar tak dapat fikir sini pun tak apa, tapi kena jawab soal mengapa buang sampah. Mereka tak tanggungjawab, mereka memetikan diri pun betul. Betul. Jalan yang sama. Apa impaknya? Impaknya sungai, sebab itu sungai dipenuhi bahan buangan. Contohnya apa? Plastik, bangkai haiwan, perabot yang tak terpakai masuk sini. Banyak sumber, impaknya banyak sumber air di negara kita ni keruh, busuk dan sebagainya. Kalau contoh lagi bagus. Jadi setelah kita ada fikir macam ni, maka kita boleh hurai macam ni. Tengok panjang. Setengah anggota masyarakat suka membuang sampah di merata tempat, termasuklah dalam sungai. Poin 1 markah tu. Mengapa? Golongan ini bertindak demikian kerana kurangnya nilai tanggungjawab terhadap alam sekitar dan diri mereka. Mereka juga kurang kesedaran tentang kesan tindakan mereka itu terhadap sungai. Ada pelajar tanya, dah kalau saya tahu satu saja pun tak apa, masih betul. Lepas tu apa impaknya? Apa impak kepada tindakan tu? Bukan impak pencemaran tu, impak tindakan tu. Tabiat buruk ini mengakibatkan sumber air, khususnya sungai, dipenuhi bahan buangan. Antaranya plastik, bangkai haiwan, pakaian dan perabot yang tidak digunakan. Nampak? Tengok tu. Jadi dah nampak dah tercemar sekarang ni. Makin ramai anggota masyarakat yang bertindak demikian, makin seriuslah pencemaran air. Sebab apa saya kuning ni? Saya fikir yang ni pelajar tak terfikir, saya buat saja. Oleh sebab itulah, banyak sumber air, khususnya sungai, tasik dan kolam di negara ini yang memiliki air yang keruh dan busuk. Baik. Kalau misalnya antara sungai yang dimasukkan itu, termasuklah Sungai Juru di Pulau Pinang, Sungai Sepang di Selangor dan Sungai Segek di Johor Bahru. Baik. Ini kalau pelajar nak buat 5 isi, dia boleh tulis panjang sampai 100 patah perkataan. Tapi sebab apa panjang? Sebab ada contoh. Contoh ni, 3. Tapi saya fikir, dalam peperiksaan, tak ramai pelajar ingat contoh ni. Ataupun tak dapat nak buat macam ni. Yang ni tak dapat buat. Jadi, kalau sampai sim tak apa dah. Macam ni saja. Okey. Kalau kita kata tadi, tak mana tadi? Okey. Baik. Kalau misalnya pelajar buat apa? Sampai sini, terus ambil yang kuning. Sampai sini pun. Dapat 3 markah juga. Sebab apa? Sebab dia jelas. Tapi kalau contoh lagi bagus lah. Baik. Jadi itu saya kata tadi. Kalau nak buat 5, kita bukan 5 memanjangkan ayat, tapi menambahkan maklumat. Itu penting. Oleh sebab saya fikir mungkin pelajar tak mampu buat macam ni, sebab tu saya kata saya cadang buat 6 isi. Baik. Ini punca. Jadi bermula daripada
Apa puncanya sikap masyarakat buang sampah? Mengapa buang sampah? Ini jawab sikit. Dan apa impaknya? Impaknya jawab soalan, tercemar. Baik, kalau soalan kesan pula. Apa kesan pencemaran air? Okey. Antara kesan pencemaran air termasuklah pupusnya ataupun matinya hidupan akuatik. Antara hidupan yang dimasukkan adalah ikan, ketam dan sebagainya, ketam udang dan sebagainya. Baik, jawab soalan, mengapa mati? Mengapa mati? Saya tahu satu je. Hal ini sebabkan pertumbuhan plankton terbatut. Maksudnya apabila air tercemar, pertumbuhan makanan ikan itu plankton ni terbantut. Jadi impak apa kalau macam ada hidupan akuatik mati? Impaknya dengan demikian pendapatan nelayan terjejas sebab nelayan dapat sumber daripada hidupan akuatik itu. Sumber protein berkurang. Nampak tak? Jadi pendapatan nelayan terjejas, sumber protein berkurang sebab kita dapat protein daripada hidupan akuatik. Orang ramai juga terdedah kepada risiko penyakit berbahaya. Nampak tak? Pelajaran peperiksaan tak mungkin dapat fikir tiga-tiga ni. Dapat dua pun dah cukup bagus. Baik, setelah itu fikirnya. Jadi kalau tidak, macam nak buat? Apa kesan pencemaran air? Yang ni memang ramai kata pelajar boleh jawab. Hidupan akuatik seperti ikan, ketam, udang dan lain-lain mati. Okey, betul. Lepas tu mengarut. Tak boleh. Mengapa mati? Hal ini sebabkan pencemaran menyebabkan makanan ikan iaitu plankton tidak dapat membiak dengan baik ataupun tidak mati, pupus pun tak apa. Impaknya, apa impaknya? Dengan demikian, orang ramai terdedah kepada orang ramai yang menggunakan air itu atau makan makanan akuatik itu berisiko mendapat penyakit berbahaya. Selain itu, pendapatan nelayan juga terjejas. Tegasnya, pencemaran air bukan saja menjejaskan kehidupan manusia tapi juga membahayakan kehidupan kita. Baik, contoh macam tu lebih kurang. Baik, kita buat macam ni. Panjang ya. Sungai yang tercemar akan membantut pertumbuhan plankton. Boleh buat macam tu pun tak apa. Dengan demikian, fungsi sungai sebagai habitat hidupan akuatik terjejas. Boleh tak? Keadaan ini mengakibatkan hidupan akuatik terutama ikan, udang, siput dan ketam mati. Contoh kena beri 3 ataupun 4. Kekurangan hidupan air tersebut pastinya menjejaskan sumber pendapatan nelayan yang selama ini bergantung pada sumber laut atau sungai. Sampai sini tak apa. Impaknya, penderitaan nelayan kian bertambah, malah ada yang terpaksa menceburi bidang lain untuk meneruskan kehidupan. Baik, kalau nak panjang. Orang ramai pula akan kehilangan sumber protein ekoran berkurangnya hidupan akuatik yang menjadi pembekal protein utama kepada manusia. Dari aspek yang lain pula, sungai yang tercemar mendedahkan orang ramai kepada risiko penyakit tertentu, termasuklah kanser akibat kandungan merkuri yang tinggi daripada sungai yang tercemar. 150 kuartal. Ini kalau nak buat di Malaysia, bolehlah macam ni, ukuran sikit lagi. Ni. Saya buat banyak ni, apabila pelajar nak ambil, tak payah ambil semua sekali. Ambil apa? Sungai tercemar, membatuk pertumbuhan ni, yang ambil yang hijau ni, ambil beberapa, 2 saja cukup. Kalau hidupan air berkurang, nelayan terjejas, kita terdedah pada risiko bahaya. Ini tak usah ambil lah. Protein-protein mungkin payah bagi pelajar nak urai. Cukuplah untuk dapat 3 markah. Baik. Kalau langkah untuk mengatasi pula. Tadi punca lain, kesan lain langkah. Langkah untuk mengatasi pencemaran air. Apa langkah kita? Baik. Kalau langkah ni, pelajar akan buat apa? Untuk mengatasi pencemaran air, kerajaan perlu menguatkuasakan undang-undang yang berkaitan dengan pencemaran. Contohnya. Kalau kita menguat kuasa undang ni, kita mesti fikir, kuat kuasa undang tu macam mana? Sehubungan itu, pihak kerajaan, pihak yang berkuasa, pihak yang berkenaan adalah memantau kilang-kilang. Jadi kalau kita buat apa? Menguat kuasa undang, pertama pantau, kita tengok kilang-kilang. Untuk memastikan sama ada mereka ni menguruskan toksid dengan baik atau salah atau tidak. Ataupun sama ada mereka terlibat dalam pencemaran sungai. Jika dapati bersalah, pemilik kilang hendaklah didenda. Okey. Jika mereka melakukan kesalahan serius ataupun mengulangi kesalahan sama, pihak berkaitan boleh menggantung lesen ataupun menarik balik lesen operasi mereka. Jadi saya fikir kalau pelajar tulis isi menguat kuasa undang, benda ni yang perlu dibuatnya. Pergi buat pemantauan, denda, lepas tu gantung lesen, tarik balik. Cukuplah. Ambil 3 pun cukup. Lepas tu mengapa? Langkah ini penting untuk menyedarkan mereka yang bersalah dan juga menyedarkan orang ramai agar menjaga alam sekitar daripada tercemar. Mengapa kerajaan buat macam ni? Kuat usaha undang supaya orang ramai sedar tentang perlunya kita
menjaga alam kita daripada tercemar. Baik. Kalau kita buat langkah keempat-empat ruangan ini, bagaimana, mengapa impaknya nampak penuh kan. Tetapi kalau misalnya sampai di sini, pelajar bila-bila perkataan mungkin 80 ataupun 82, 83, tak perlu lagi buat impaknya. Kalau sampai sini mungkin 65 ke 60 lebih ke 62, boleh buat impaknya, tak apa. Ini pun tak penting sangatlah. Maksudnya dah kena satu isi tu. Baik. Baik, sekarang kita pergi mana? Jelaskan kesan. Baik, ini soalan sebenar saya rasa ni. Jelaskan kesan kebakaran hutan. Ni pelajar buat. Ni jelaskan kesan kebakaran hutan. Apa kesannya kalau hutan terbakar? Ni pelajar buat. Kesan kebakaran hutan akan menyebabkan hilangnya habitat tempat tinggal flora dan fauna. Baik. Nampak tak? Isi betul kan? Bila hutan ini terbakar, maka habitat flora dan fauna hilang. Tapi ayat yang salah. Sebab apa? Dia mula kesan depan. Sepatutnya kebakaran hutan akan menyebabkan hilangnya habitat flora dan fauna. Nampak tak? Baik, tak sebab habitat tempat tinggal sebab ni salah satu ayat. Baik, tapi isi betul. Ini menyebabkan haiwan akan mencari tempat tinggal yang baru. Oleh sebab itu ada yang tinggal dekat dengan rumah penduduk yang mengganggu kehidupan manusia. Baik, yang mana? Dah ayat salah dah. Okey. Hutan yang musnah akibat kebakaran akan menyebabkan hakisan. Baik, dia beri kesan, betul lah. Jadi kata ni, tapi isinya apa? Hilangnya habitat flora dan fauna. Di sini masuk hakisan pula. Lepas tu dia dah pening kepala, kerajaan hendaklah mengawal kebakaran hutan untuk mengelakkan kemusnahan hutan. Dia beri cadangan pula dah. Dengan demikian, flora dan fauna tidak akan pupus. Masuk balik. Selain itu, undang-undang penebangan hutan perlu dikuatkuasakan untuk mengelakkan ketandusan hutan yang boleh mendatangkan masalah manusia. Baik, sayang pelajar ni. Dia tak tahu menghurai, dia tak tahu berfikir, dia tak ikut apa. Dia masuk isi, yang pertama flora, yang kedua hakisan, yang ketiga beri cadangan, jadi hancur. Jadi kalau macam ni, berapa nak beri? Nak beri 2, tak sampai hati, 1 saja, 1 markah. Padahal dia pandai ni. Saya rasa boleh buat bagus ni. Itu masalahnya. Kesan. Jadi kalau kita faham macam ni, cuba fikir. Kita kata penebangan banyak hutan musnah. Kebakaran mengakibatkan banyak hutan musnah. Mengapa musnah? Fikir mengapa musnah? Api cepat merebak. Mengapa? Apa impaknya? Banyak hutan musnah. Kalau kebakaran, kita kata api cepat merebak. Apa impaknya? Impaknya bencana alam berlaku. Hakisan tanah dan banjir kilat. Hakisan bencana alam seperti apa? Hakisan tanah dan banjir kilat. Ini impak dia. Sebab soalan pun nak kita dia. Mengganggu aktiviti. Jadi kalau misalnya banyak hutan musnah, berlakunya hakisan dan sebagainya. Aktiviti harian manusia juga terganggu, mengganggu aktiviti harian manusia. Kalau banyak hutan musnah memang mengganggu aktiviti kita. Kemudian yang ketiga, berbahaya kepada pengguna air. Orang yang guna air, yang sungai datang daripada tempat hutan terbakar ni akan ganggu. Hidupan akuatik terjejas, sumber protein dan sumber pertanian baik. Banyak, jangan ambil semua sekali. Ambillah beberapa yang kita boleh hurai dengan baik. Setelah ada kita dapat maklumat tu, pelajar tulis macam ni. Kebakaran hutan pastinya memusnahkan hutan yang amat bernilai itu. Memusnahkan kebakaran hutan. Dia nak apa tadi? Kebakaran hutan memusnahkan kesan. Apabila hutan semakin berkurang, bencana alam, terutama hakisan tanah dan banjir kilat akan terjadi. Kalau hutan kurang, memanglah benda-benda bencana alam akan berlaku. Mengapa? Hal ini sebabkan akar-akar pokok tidak lagi berfungsi untuk mencengkam tanah. Bencana alam pastinya mendatangkan pelbagai masalah impak ni. Bencana alam pastinya mendatangkan pelbagai masalah kepada manusia. Selain mengganggu aktiviti harian manusia, hakisan tersebut juga boleh mengancam nyawa sesiapa sahaja. Pencemaran air pula sudah tentu membahayakan pengguna air tersebut. Keadaan ini juga menjejaskan hidupan akuatik. Akibatnya manusia akan kehilangan sumber protein. Pada masa yang sama, para nelayan akan kehilangan sumber pendapatan. Ini kesan. Banyak isi termasuk kat sini. Saya cuba sesuaikan isi pada tadi. Baik. Itu kita pergi ke tajuk lain. Baik. Ada tajuk yang ada isi-isi yang popular, sekarang popular. Maksudnya kalau tajuk ni keluar, isi ni mesti pelajar buat. Contohnya apa? Apakah pentingnya sektor bertanian? Apakah pentingnya sektor perindustrian? Apakah pentingnya sektor perkembangan sektor kraftangan atau pelancongan? Isinya apa? Pelajar akan tulis sektor pertanian dapat mewujudkan pelbagai peluang pekerjaan. Baik.
Kalau pelajar jawab mewujudkan peluang pekerjaan, huraian macam ni ya. Tanya. Cuba kita contoh pertanian. Sektor pertanian dapat mewujudkan pelbagai peluang pekerjaan. Tanya soalan, tanya terus. Mengapa? Mengapa sektor pertanian dapat mewujudkan pelbagai peluang pekerjaan? Jawapan mesti gini. Hal ini sebabkan sektor ini memerlukan tenaga kerja ataupun memerlukan banyak tenaga kerja untuk kerja-kerja apa? Penanaman, penjagaan dan pemprosesan. Nampak tak? Jadi kalau kita kata apa? Kalau sektor perindustrian, sektor pelancongan, apakah pentingnya kemajuan sektor pelancongan? Pelajar tulis. Sektor pelancongan dapat mewujudkan pelbagai peluang pekerjaan. Sama ya. Hal ini sebabkan sektor ini memerlukan banyak tenaga kerja, terutama untuk kerja-kerja dalam bidang apa? Kerja-kerja dalam pembinaan, nak bina infrastruktur, jalan raya, dalam bidang perhotelan, dalam bidang apa-apa dan lain-lain. Okey. Yang ketiga, yang kedua, selain itu terdapat individu yang terlibat dalam perniagaan hasil pertanian. Kalau pertanian, kalau pelancongan, selain itu terdapat individu yang terlibat dalam perniagaan barangan keras tangan. Boleh macam tu? Baik. Jadi nampak tak? Ini dua yang baik. Wujudkan peluang pekerjaan mengapa? Jawapannya, sektor ini memerlukan banyak tenaga kerja. Kerja apa? Beritahu. Baik. Apa impaknya? Banyak impak ni. Impaknya apa? Kalau wujudnya peluang pekerjaan ni, apa impaknya? Dengan demikian, kadar pengangguran berkurang. Pengangguran berkurang. Pada masa yang sama, pendapatan individu yang terlibat dalam pekerjaan ini akan pendapatan individu yang terlibat bertambah. Nampak tak? Pendapatan individu bertambah. Ini saya buat tolak ni, kadar pengangguran berkurang. Pendapatan individu yang berkenaan bertambah. Jadi, hal ini secara langsung menyebabkan apa? Taraf hidup meningkat. Sampai situ cukup dah. Kalau nak buat tegak, nak buat kesimpulan kecil boleh. Tegasnya, sektor ini membantu kesejahteraan hidup rakyat. Ini kesimpulan kecil ni bukanlah wajib. Kalau kita nak memantapkan isi, bukan buat setiap kali. Dan ada orang kesimpulan kecil yang ambil isi ni, dia ulang sini, salah ayat sini, salah ayat ni. 2 kali kena. Jadi tak boleh. Baik. Setelah ada maklumat macam ni, kita faham, kita boleh tulis ayat kita sendiri. Jangan ambil ayat saya ni. Sektor pertanian ternyata dapat mewujudkan pelbagai peluang pekerjaan kepada rakyat. Right, 1 markah. Mengapa? Hal ini dikatakan demikian kerana sektor ini memerlukan banyak tenaga kerja khususnya untuk melaksanakan kerja-kerja penanaman, penjagaan dan pemprosesan hasil pertanian. 1. Selain itu, terdapat juga individu yang berniaga hasil pertanian. Baik, apa impaknya? Dengan demikian, kadar pengangguran dalam kalangan penduduk tempatan dapat dikurangkan dan pendapatan rakyat bertambah. Cukup. Tegasnya, sektor pertanian dapat membantu peningkatan taraf hidup rakyat. Sampai sini pun dah 3 markah dah. Kalau nak tambah sikit lagi sebab pendek, tambahkan. Dengan perkataan lain, dengan perkataan lain, sektor pertanian memberikan sumbangan ke arah kesejahteraan hidup rakyat di negara ini. Tulis macam ni, pemaisir baca, termenung dia. Bagus pelajar ni. Tu kita nak macam tu. Baik, itu penting. 3 markah pasti. Baik. Ni sama saja. Tak payah kita buat lah. Sama. Baik. Satu lagi isi yang saya nampak. Baik. Ada kalau tak tajuk macam ni. Huraikan, jelaskan faktor penglibatan remaja dalam jenayah ataupun dalam vandalism, lumba haram, lari dari rumah, penyalahgunaan dadah. Pelajar pasti masuk isi jawapan ni. Hampir semua pelajar lah. Isi yang popular itu apa? Pengaruhkan sebaya. Dia akan tulis ni. Pengaruhkan sebaya adalah antara faktor penting penglibatan remaja dalam jenayah atau apa-apa lah. Ataupun penglibatan remaja dalam gejala vandalism berpunca daripada pengaruhkan sebaya. Betul ni. Tapi hampir semua orang salah hurai. Kerana apa? Tak tahu menghurai. Kita kena beritahu pengaruhkan sebaya macam mana. Kita kena beritahu. Kita kata, macam mana pengaruh tu? Jadi, pengaruh sebab itu ada 3 cara yang saya nampak. 1, kita kata apa? Seulang. Penglibatan remaja dalam jenayah berpunca daripada pengaruh sebaya. Hal ini sebabkan terdapat remaja-remaja tertentu yang mudah ataupun yang mudah terikut-ikut dengan pelaku rakan mereka. Jadi maksud pengaruh pertama, dia ikut. Orang merosakkan harta menawan, dia pun buat sama. Orang merompak, dia merompak. Baik, 1. Yang kedua, kumpulan yang kedua, mereka ni tidaklah mudah terpengaruh. Tapi mereka berbuat demikian setelah dicabar oleh rakan-rakan. Ataupun dipaksa oleh rakan-rakan. Baik. Jadi,
Mula-mula mereka buat kerana ikut orang ataupun ikutan atau paksaan. Lama-lama jadi kebiasaan, malah timbul keseronokan. Ni ada pelajar guna Allah bisa tegar biasa ni. Ia sebenarnya peribahasa ni kalau nak guna pun boleh, tapi lebih pada positif sebenarnya, tapi tak apa, itu tak penting ya. Ya, tak masuklah. Baik. Baik. Kalau kita tengok macam ni. Huraikan faktor penglibatan remaja dan jenayah. Pengaruh rakan sebaya adalah antara faktor penting penglibatan remaja dalam kancah jenayah. Baik. Kalau vandalism lah. Laudai dari rumah ke, buli ke, lumba haram ke, tukar saya sini. Baik. Betul mengapa? Hal ini dikatakan demikian kerana, guna betul-betul frasa ni. Hal ini dikatakan demikian kerana. Saya berkata demikian kerana macam tu. Tapi yang buat saya lah. Ya. Hal ini dikatakan demikian kerana terdapat setengah remaja yang terlalu mudah meniru pelaku rakan mereka. Jadi yang hijau ni, itu pengaruhnya maksudnya tu, tigu. Golongan ini turut melakukan jenayah sekiranya rakan mereka berbuat demikian. Baik, satu, jadi pengaruhnya tigu rakan. Sesungguhnya pula terlibat dalam wilayah ini apabila dicabar oleh rakan sebaya. Yang ni dia tak mudah terpengaruh tapi dicabar. Sebagai menyahut cabaran tersebut, golongan ini mula melibatkan diri dalam jenayah. Tak cabaran. Terdapat juga remaja yang terlibat dalam jenayah setelah dipaksa rakan-rakan sebagai syarat untuk diterima sebagai menjadi kumpulan. Baik, saya sengaja pecahkan 3 supaya pelajar faham. Dan saya tak perlu buat 3, tak apa. 3 dengan cabar pun dah cukup. Bukan nak detail sangat. Ini saya buat 3 supaya pelajar pilih mana-mana ataupun pelajar boleh mudah faham. Ya. Walaupun pada mulanya penglibatan mereka atas dasar ikut-ikutan atau sebagai menyahut cabaran, lama-kelamaan akan timbul keseronokan malah mendatangkan kepuasan. Yang ni tak masuk tak apa. Kalau masuk tak masalah. Tak masuk pendapat 3, masuk pendapat 3 maka tak apa. Tapi ini kalau kita tengok balik, Allah bisa tegar biasa lebih kepada perkara yang positif ni, negatif takut masalah timbul. Abai lah. Ya? Tapi saya tengok pelajar yang faham tu dia cuba masuk, saya cuba masuk lah. Ya? Baik. Isi kedua. Isi apa? Isi popular juga ni. Bagi tajuk tertentu, pelajar mesti masuk isi kempen. Maksudnya, contohnya tajuk ni katakan apa? Jelaskan apakah kemukakan cadangan anda untuk meningkatkan perpaduan kaum negara ini. Kalau tajuk ni keluar, pelajar akan jawab kempen. Pihak kerajaan adalah mengadakan kempen perpaduan. Saya harap pelajar nyatakan nama kempen. Jangan buat kempen kesedaran. Sebab kempen kesedaran tak ada kempen sebenarnya, tak ada kempen. Kesedaran di sini. Kesedaran ni tujuan kempen. Jadi kita buat apa? Yang ada di Malaysia ni kempen perpaduan, kempen cinta alam sekitar, kempen anti merokok sebagainya. Jangan buat kempen kesedaran. Tak tepat. Jadi kerajaan adalah mengadakan kempen perpaduan. Baik. Lepas tu bagaimana kempen dibuat? Sebab tu kalau langkah di balik ni, bagaimana kempen dibuat? Untuk menjayakan kempen tersebut, aktiviti seperti ceramah, wawancara dan forum tentang perpaduan patut diadakan. Program ini dah disiarkan melalui media, khususnya televisyen. Baik, satu. Ini memang betul kita buat. Ceramah, wawancara, forum tentang perpaduan. Kalau tentang berjimat-cemat, kempen ceramah tentang berjimat-cemat, tukar je. Siar melalui televisyen. Sebab apa? Sebab semua orang ada televisyen. Kemudian yang kedua, selain itu, peraduan menulis esei. Peraduan menulis esei, mengarang puisi dan cerpen, ataupun satu lagi melukis poster, boleh ke? Yang bertemakan perpaduan diadakan. Baik, nampak tak? Kempen, bagaimana kempen dia buat? Ini kempen pun, ini orang buat pun ini, di Malaysia ni pun. Kita buat wawancara, buat aktiviti ceramah, forum, wawancara tentang perpaduan, tentang apalah. Ya? Kemudian siar melalui televisyen. Lepas tu kita kat sekolah ada peraduan melalui esei, mengarang puisi, melukis poster yang bertemakan perpaduan kaum contohnya. Baik, mengapa kita tidak adakan? Langkah ini penting untuk meningkatkan kefahaman dan kesedaran masyarakat tentang pentingnya perpaduan kaum di negara ini. Sampai itu cukup. Kalau panjang, sampai ini cukup. Kalau misalnya pendek, sekiranya kempen ini mendapat kesedaran semua pihak, perpaduan kaum dapat direalisasikan dan dikekalkan negara ini. Cukup. Tak payah banyak-banyak ni. Tak payah banyak. Ya, baik, sekarang kita buat pilihan. Baik. Jadi kalau tengok balik, kalau tak urang macam ni, nampak ya, tak boleh nak dapat markahnya. Ikut mana nak urai? Jadi jangan fikir nak buat ayat apa lepas ni, saya fikir ayat, faham konsep dan hurai. Jadi tak payah ambil ayat saya ni. Baik. Kau tengok, kalau pelajar yang ni, dia tanya, boleh tak cikgu, saya ambil ayat ni, ambil template ni, saya tukar tempatnya. Kalau pelajar nak buat, boleh.
Boleh macam tu. Untuk meningkatkan perpaduan kewarganegaraan ini, kempen perpaduan dah diadakan. Untuk apa? Kalau dadah misalnya, untuk menangani masalah penyalahgunaan dadah negara ini, kempen anti dadah dah diadakan. Ataupun kempen anti dadah boleh diadakan untuk menangani masalah penyalahgunaan dadah. Boleh, tak apa. Yang penting nama kempen itu. Lepas tu bagaimana? Okey, bagi menjayakan kempen tersebut, aktiviti ceramah, wawancara dan forum tentang perpaduan wajar diadakan. Kalau misalnya lain, tukar kuning ni, dadah tukar kuning. Aktiviti tersebut boleh disiarkan melalui televisi untuk tontonan umum. Habis. Nampak tu cara tu. Selain itu, program menulis esei, mengarang puisi dan melukis poster yang bertemakan perpaduan boleh diadakan. Okey, jadi nampak tak? Ini cara. Mengapa? Aktiviti ini perlu disasarkan kepada murid sekolah dan golongan belia yang lain. Program ini penting. Mengapa? Untuk memberikan kesedaran kepada masyarakat tentang pentingnya perpaduan negara yang berkawasan seperti Malaysia. Sekiranya kempen tersebut mendapat sokongan padu daripada segenap lapisan masyarakat, tahap perpaduan yang sudah pun terjalin selama ini akan menjadi lebih kukuh. Macam ni, kalau macam ni, 5 isi cukup. 3 markah semua. Tapi saya cadangkan buat analisis kenapa? Saya tak fikir semua pelajar boleh menulis begini dalam masa 1 jam setengah, 1 jam lebih dalam peperiksaan. Sebab tu kita biarlah kurang sikit pun, kurang maklumat sikit sini, tak penuh macam ni. Kita buat 6 isi supaya dapat 2, 3 je jarang okey, dah dapat markah tinggi. Baik ya. Baik, penting. Boleh tengok balik. Baik, seterusnya. Baik, satu lagi. Kalau misalnya soalan tanya, apakah langkah-langkah untuk melahirkan generasi yang sihat ataupun melahirkan anak yang mengamalkan gaya hidup sihat? Apakah langkah untuk melahirkan masyarakat yang berjimat cermat? Apakah langkah untuk melahirkan anak-anak yang berbudi bahasa? Saya fikir tajuk ni ditanyakan, pelajar akan jawab apa? Pelajar tentu kata ibu bapa hendaklah mendidik anak-anak. Ibu bapa hendaklah mendidik anak-anak tentang gaya hidup sihat. Ibu bapa hendaklah mendidik anak-anak tentang gaya hidup sihat. Saya kuningkan mendidik ni. Sebab apa? Sebab pelajar tidak menghuraikan mendidik itu macam mana. Apa mendidik itu yang kita buat? Bagaimana? Buat langkah tu kita banyak bagaimana. Mendidik ni kita mesti memberitahu anak-anak tentang perlunya menjaga kesihatan. Itu didik. Memuji anak-anak jika anak-anak tu akur, jika anak tu dengar kata, ikut kata, puji. Menegur atau mendenda anak-anak jika ingkar. Itulah puji. Inilah kita kata ini mendidik. Dan kalau nak masuk peribahasa boleh. Hal ini penting, hal ini perlu dibuat dari awal kerana menentu buluh biar dari ibunya. Dan sini pun dah dapat markah, kita pasti dapat 2 markah. Didik macam mendidik. Yang tidak ni kadang-kadang kita masuk isi berapalah mendidik, betul. Kemudian kita hurai, ikut hari. Hari ni kata macam ni, esok kata macam lain, tak boleh ni saja. Kalau didik macam cikgu didik kita kat sekolah. Cikgu didik kita, cikgu beritahu, cikgu ajar, puji kita, tegur kita. Baik. Lepas tu akhir kali mengapa? Ikut ni. Isinya mendidik, bagaimana mendidik, mengapa mendidik dengan cara ini, ataupun tujuan langkah ini penting untuk memastikan anak-anak memahami gaya hidup sihat. Lagipun mendidik anak-anak merupakan tugas ibu bapa. Baik itu. Kalau kita dapat dah hurai 80 berhenti. Kalau misalnya kita rasa kurang lagi, sekiranya ibu bapa memainkan peranan ini yang berkesan, matlamat untuk mengamalkan gaya hidup sihat dalam kalangan generasi muda akan tercapai. Baik, boleh macam tu. Kalau pendek, kalau dah panjang tak salah, cukup macam ni. Jangan lebih ya. Maksudnya setiap isi tu kita boleh buat paling pendek pun 75 mungkin, 70 lebih-lebih, 75. Paling panjang pun mungkin boleh sampai 90. Tapi bukan semua 1-2 isi. Baik. Ini antara perkara penting. Jadi kita jangan, baik, saya lebih suka pelajar memahami kaedah ni. Jangan fikir tajuk apa yang akan keluar PSA. Sebab apa? Setakat ni, soalan TPM soalan mana, soalan yang diberi tu, kita boleh pilih satu. Mesti boleh pilih satu. Baik. Cuba contoh dia. Okey. Ibu bapa adalah mendidik anak-anak tentang kepentingan gaya hidup sihat. Ayat mudah. Macam mana didik? Anak-anak perlu diajar ataupun diberitahu cara-cara untuk merealisasikan amalan positif ini. Baik. Ibu bapa juga hendaklah memuji anak-anak sekiranya anak-anak memperlihatkan tingkah laku yang positif tentang gaya hidup sihat. Ibu bapa juga perlu menegur atau mendenda anak-anak sekiranya mereka menunjukkan sikap yang negatif tentang amalan tersebut. Mengapa? Tindakan ini perlu dilakukan sejak awal lagi berdapatan dengan peribahasa Melayu menutup buluh belah ibunya. Sekiranya bapa dapat memainkan peranan ini yang berkesan, amalan gaya hidup sihat yang diimpikan itu akan menjadi kenyataan di negara ini. Baik, penting.
Kesimpulan bererti, akhir sekali kesimpulan. Baik, saya ingat dah dulu, minggu lepas dah ada dah bahagian tu. Yang ni saya buat berapa. Kesimpulan bererti menyimpulkan perkara yang telah diperkatakan. Diikuti oleh cadangan, harapan atau pandangan. Mana-manalah yang sesuai. Baik, contohnya. Ni saya buat contoh tajuk ni. Apakah, tajuk apa? Kesan kemasukan pekerja asing ke negara ini. Baik, kesan. Bila kesan kemasukan pekerja asing ni, ada kesan positif, ada kesan negatif. Tapi kita tengok macam mana kita nak simpul. Walaupun sumbangan mereka tidak nafikan, maksudnya kita buat itu boleh juga. Ataupun kedatangan pekerja asing ke negara ini ada kebaikannya. Namun, kemasukan mereka dapat lebih banyak mendatangkan masalah kepada penduduknya. Baik. Maksud saya, kemasukan pekerja asing ada baik buruknya. Kita sentuh isu tu balik. Kemudian kita apa? Kita ulah isi. Kemasukan mereka boleh menghilangkan kepercayaan bertepatan terhadap kerajaan sekaligus menjejaskan kestabilan tempat negara. Boleh ambil isi tu, ubah suai sikit. Lepas tu kita pandang kita. Sehubungan dengan itu, pihak kerajaan adalah mengambil langkah yang berkesan bagi mengurangkan kemasukan mereka agar kesejahteraan hidup rakyat di negara ini terjamin. Menurut tempatan pula adalah mengisi kekosongan peluang pekerjaan negara ini agar majikan tiada alasan yang kukuh untuk membawa masuk pekerja asing ke negara ini. Baik, ini pandangan kita. Kita pergi pandangan, kita bicara dengan kerajaan supaya jangan ambil ni ataupun kita minta kerajaan kurangkan kemasukan mereka. Pada masa sama, penduduk batang pula jangan pilih kerja supaya kerja-kerja kosong tu dapat diisi oleh penduduk tempatan. Baik, cukup lah. Baik. Jadi yang ni kita tutup isu ulah isi berpandangan. Saya tak mahu panjang bahagian sebab ni 3 markah saja. Tapi kalau tak tahu nak buat ni, mungkin pelajar kata pendek, pendek, jumlah perkataan semua sekali nanti tak sampai 650, kena potong markah pula 2. Jadi antara 1 atau 2 rugi kita. Rugi yang jadi pastikan setiap markah kalangan kita ni 600 hingga 650. Lebih 10-15 tak apa. Baik, kita pergi pada yang kedua. Sikit lagi, bacaan kita tidak analitis. Ini penting. Bacaan kita nanti 30 markah. Sasaran kita nak apa? 16/30. Boleh dapat 16 tak? Kalangan ni kita nak 32. Kita nak 25. Tapi kalau kita bincang macam tadi, kalangan semua tadi yang kita bincang tadi, semua 3 markah. Baik. Tapi boleh dapat ya. Baik, 16. Macam mana 16? Soalan pemahaman ada 3, 10 markah. Yang ni soalan yang pendek-pendek tu tak bincang lah. Saya akan fokus pada esei pendek, satu saja, 120 patah-patah, markah 20. Macam mana kita nak ambil 20 markah ni? Esei pendek, kalangan pendek ya. Dia jumlah 30. Kita nak 16. Tak boleh ya? 16 mana sini kita dapat apa ni? Tengok 30 ni. Sini dapat 12, 13. Ambil 3 lagi, takkan dapat. Okey. Baik, yang penting kita tengok. Esei pendek ni, kita nak apa? Isi 15 markah. 3 isi cukup. Setiap isi lebih kurang 50 patah-perkataan. Bahasa 5. Jadi 5 bahasa tengok ni. Bahasa kita diberi 5 markah, amat baik kalau bahasa lancar dan berkesan, tiada kesalahan sintaksis, tak ada salah hayat. Ni mungkin payah juga, tapi ada orang dapat ni, payah juga. Yang kedua, bahasa kita baik, right. Bahasa kita dianggap baik, 4 markah kalau terdapat 1 atau 2 kesalahan sintaksis, 1 atau 2. Sederhana, 3 markah, terdapat 3 atau 4 kesalahan sintaksis. Kalau 5 hingga 6, 2 markah. Kalau lebih daripada 6, 1 markah. Jadi sangat rugi. Jadi sebab tu kita kena faham aspek bahasa. Kalau kita jaga bahasa dan kalangan, jaga di sini. Sebab kita nak sekurang-kurangnya bahasa kita dapat 4. Baik. Macam mana nak dapat markah ni? Baik, cuba tengok tajuk ni. Ya. Aktiviti pembalakan yang berluasa ternyata mendatangkan pelbagai kesan negatif kepada masyarakat dan negara. Aktiviti pembalakan yang berleluasa ternyata mendatangkan pelbagai kesan negatif kepada masyarakat dan negara. Oleh sebab itu, kaedah kawalan aktiviti pembalakan cara yang berkesan telah dilakukan. Baik, soalan. Pada pandangan anda, apakah kesan negatif aktiviti pembalakan yang berluasa seperti yang dimasukkan oleh pengarah di atas? Itu soalan ya. Ini petikan, saya tak boleh petikan panjang. Pada pandangan anda, pada pendapat anda, apakah kesan negatif aktiviti pembalakan yang berluasa seperti yang dimasukkan oleh pengarah atas? Apakah kesan negatif pembalakan ini? Kalau pembalakan itu berluasa, apa kesannya? Yang ini kalau pelajar fikir balik, kesan pembalakan banyaklah satu. Baik, dapatkah anda memikirkan 3 kesan negatif tersebut? Jadi yang ini penting ya. Yang ini kena ingat gini. Yang kalau kalangan kita ada pilihan. Kita nak satu daripada pilihan yang beri. Yang ini tak ada pilihan. Mesti jawab. Jadi oleh sebab itu saya fikir ini soalan-soalan memang pelajar boleh jawab. Dia takkan cari benda yang soalan yang
sukar-sukar ya, ataupun yang aneh-aneh. Dapatkah anda memikirkan? Dapat fikir tiga ni. Apa kesan negatif pembalakan? Saya fikir ni mendapat. Dulu masa tanima kita apa? Satu, kesannya apa? Bencana alam berlaku. Kalau balak pembalakan banyak, bencana alam berlaku. Ini penting pelajar buat latihan ya. Flora dan fauna hilang habitatnya. Habitat flora dan fauna hilang. Yang ketiga, suhu bumi meningkat. Baik, dapat tiga isi. Pencemaran air terjadi. Ambil tiga pertama ni. Okey ya. Sumber perubatan terusnya hilang. Sebab apa? Si biru. Yang ni kan tadi masuk sini. Baik. Ambil tiga yang kuat. Baik. Setelah tu, cara nak jawab tu, kita ikut berfikir juga. Sebab di karangan. Kita kata, pembalakan menyebabkan, kegiatan pembalakan ataupun aktiviti pembalakan menyebabkan berlakunya bencana alam. Mengapa? Tanya soalan mengapa? Macam tu tak? Hal ini sebab apa? Apabila pokok kurang, akar pokok tidak lagi berfungsi untuk mencengkam tanah di bawah permukaan bumi. Dan tak ada pokok, kalau banyak pokok dia boleh cekam. Kalau tak ada pokok, akar tak fungsi lah. Nah, ini jadi apa lagi? Struktur tanah longgar. Bila tidak ada pemegang, tidak ada akar yang pegang muka tanah tu, jadi struktur tanah longgar. Apa impaknya? Apabila hujan, tanah runtuh akan berlaku. Tanah runtuh dan hakisan tanah berlaku. Contohnya, tanah runtuh di Bukit Antarabangsa dan Cameron Highland baru-baru ini. Baik. Ini penting. Ada contoh. Kalau tak ada contoh, kita buat lanjutan. Kita buat huraian lanjutan. Jadi, isi 2 markah, huraian 3 markah. Yang macam mana nanti tengok nanti. Isi pasti betul, 2 markah. Betul isi 2 markah. Huraian, kalau bagus, dengan contoh 3. Kalau tak bagus, 2. Tak bagus, 1. Yang kedua, pembalakan juga memusnahkan habitat flora dan fauna. Mengapa? Kita kata apa? Hutan merupakan habitat flora dan fauna. Jadi kalau hutan musnah, bermaknanya sumber makanan daripada tumbuhan akan berkurang. Maksudnya, kalau hutan musnah, ada binatang haiwan tertentu yang mendapat makanan daripada tumbuhan. Jadi kalau tumbuhan kurang, pokok kurang, maka dia masalah pupus. Gajah, monyet dan sadar dan lain pupus. Selain itu apa? Flora pula ni. Flora pula, misalnya apa? Contohnya pokok cengar, seraya, jati dan itu pupus. Dan ini merugikan negara pada masa datang. Ini saya ambil dia pelajar juga supaya sesuai dengan jawapan. Tak mahu tinggi-tinggi sangat. Jangan masuk yang kita tak faham. Yang ketiga, selain itu, peningkatan suhu bumi juga berlaku. Sebab kalau pokok tak ada, suhu bumi meningkat. Mengapa? Hal ini sebabkan apa? Tanpa pokok ataupun dengan tiada pokok ni, tidak ada lagi yang melindungi ataupun yang menahan sinar matahari. Jadi maksudnya, tanpa pokok, sinar matahari dapat terus ke bumi. Hutan tidak lagi berfungsi untuk memerangkap bahang matahari dan menjanakan suhu. Maknanya kalau tak ada pokok, cahaya mudah je. Kalau tak ada pokok, cahaya matahari terus ke bumi dan bila hutan ni kurang, hutan tidak lagi berfungsi untuk memerangkap bahang matahari dan juga tak boleh menyederhana ataupun menyejukkan suhu. Jadi dengan demikian apa impaknya? Udara di sekitar menjadi kering dan cuaca menjadi panas. Tempat kita panas tak pokok. Baik, setelah kita ada macam